Negara Brunei Darussalam terus tidak mencatatkan kes jangkitan baru COVID-19 hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan kekal 141 orang. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, menyatakan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang tadi. Menyertai sidang media yang berhormat, Penerangkaya Seri Kerana Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Bubakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, yang berhormat Perdana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama, yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan, yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Penerangkaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi, dan yang berhormat Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Haji Amiduddin Ehsan bin Penerangkaya Safu Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini, Rabu, 30 Zulkaidah 1441 Hijrah, bersamaan dengan 22 Julai 2020 Masihi, Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala jua, tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 141 orang. Manakala jumlah kes yang telah sembuh ialah seramai 138 orang. Sementara itu, terdapat 456 orang yang sedang menjalani pengasingan diri mandatory di pusat-pusat pemantauan yang disediakan oleh kerajaan, iaitu mereka yang baru tiba ke negara ini setelah melakukan perjalanan dari luar negara. Setakat ini, seramai 3,379 orang telah menamatkan pengasingan diri mandatory di kemudahan-kemudahan berkenaan. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 567 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 37,058 ujian. Para menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan mengenai tambahan pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, orang ramai dikehendaki mematuhi peraturan dan arahan yang berkaitan dengan pengurangan langkah penjarakan sosial. Mana-mana pihak yang melanggar atau ingkar akan mana-mana arahan yang dikeluarkan adalah menjadi satu kesalahan di bawah Akta Penyakit Berjangkit yang boleh dikenakan denda kompaun sehingga RM5,000 atau boleh didakwa ke mahkamah yang membawa denda sehingga RM10,000 atau penjara sehingga tempoh 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Memulakan tahap pertama ataupun level 1 pada 27 hari bulan Julai 2020 bagi arcade dan taman permainan kanak-kanak, itu indoor dan outdoor. Menaikkan dari tahap pertama ataupun level 1 ke tahap kedua bermula 27 Julai 2020 bagi utama kolam renang, panggung wayang, pusat kegiatan warga emas dan perkumpulan ramai. Seterusnya, menaikkan dari tahap kedua ke tahap ketiga bermula 27 Julai 2020 bagi kelas berkeperluan khas, pusat penjagaan kanak-kanak, muzium, galeri dan perpustakaan dan kafe internet. Menaikkan dari tahap ketiga ke tahap keempat bermula 27 Julai seperti berikut: sekolah, pendidikan teknikal, vocational, sekolah tuition dan sekolah muzik, sekolah memandu, gym dan fitness center, kemudahan sukan, indoor dan outdoor, golf, restoran, kafe dan food court, serta gerai dan pasar. Seterusnya, menaikkan dari tahap ketiga ke tahap keempat bermula 3 Ogos 2020 bagi masjid, surau dan balai-balai ibadat dan tempat-tempat ibadat selain daripada masjid dan surau.
Sementara itu, Expo dan pameran perdagangan juga akan dibenarkan berlangsung dengan syarat-syarat tertentu. Sementara itu, berikut ialah syarat-syarat pengurangan langkah-langkah sosial bagi aktiviti-aktiviti tertentu. Bermula 27 Julai 2020, perkumpulan ramai adalah dibenarkan dengan keramaian tidak melebihi 100 orang sahaja. Orang ramai boleh merujuk kepada syarat-syarat terperinci dalam garis panduan bagi perkumpulan ramai tahap kedua yang akan dimuat naik ke laman sesawang Kementerian Kesihatan. Sebanyak 143 kesalahan telah didapati dilakukan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Menteri Kesihatan semasa sidang media menyatakan 13 daripadanya telah dikenakan denda kompaun. Kesalahan didapati semasa rondaan pemantauan dan penguatkuasaan OPS berarti dilakukan oleh Unit Penguatkuasaan Kesihatan Kementerian Kesihatan dengan kerjasama pasukan polis Diraja Brunei dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri sepanjang 10 minggu pertama pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial. Antara kesalahan-kesalahan yang telah didapati semasa operasi tersebut ialah tidak menyediakan pemeriksaan suhu badan sebelum masuk ke premis, tidak memakai penutup muka ataupun face mask bagi pengendali makanan dan tukang gunting, tidak ada langkah-langkah penjarakan sosial di premis-premis perniagaan tertentu bagi keselamatan pengunjung yang datang. Dengan itu, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan orang ramai, terutamanya pemilik dan pengusaha premis-premis perniagaan bahawa bermula esok hari Khamis 23 Julai 2020, mana-mana kesalahan yang didapati di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204 akan dikenakan dengan kompaun dengan serta-merta. Sementara itu, Kementerian Kesihatan ingin menekankan dan mengingatkan kepada orang ramai untuk terus-menerus mematuhi segala arahan dikeluarkan oleh pihak kerajaan serta mengamalkan tanggungjawab sosial masing-masing dengan mengamalkan kebersihan diri, etika bersin yang betul, digalakkan memakai sungkup muka ataupun face mask apabila berada di tempat-tempat awam yang penuh sesak dan jika merasa kurang sihat, tidak menghadirkan diri ke tempat-tempat awam dan majlis-majlis keramaian. Kementerian Kesihatan juga akan terus memantau situasi wabak di dalam negara serta di peringkat serantau dan global, serta melaksanakan penilaian risiko secara berterusan bagi mempertimbangkan pengurangan langkah-langkah seterusnya. Jika situasi wabak kembali membimbangkan, Kementerian Kesihatan tidak akan teragak-agak untuk memperketatkan semula langkah-langkah penjarakan sosial yang telah dilaksanakan untuk mengawal wabak tersebut. Kementerian Kesihatan akan memaklumkan kepada orang ramai mengenai sebarang perubahan mengenai situasi ini jika perlu dari masa ke semasa. Di bawah pelaksanaan Pelan De-escalation fasa keempat, premis-premis makanan iaitu restoran, kafe dan food court dibenarkan untuk beroperasi pada kadar kapasiti seperti biasa iaitu 100% dari jumlah kapasiti biasa. Walau bagaimanapun, penyediaan makanan secara buffet masih tidak dibenarkan. Garis panduan dan syarat-syarat lain bagi perkhidmatan penyajian makanan di premis-premis makanan seperti yang dimaklumkan sebelum ini masih dikekalkan. Manakala tamu mingguan kompleks Pasar Neka dan tamu tutung daerah tutung dibenarkan untuk beroperasi pada kadar kapasiti penjaja seperti biasa iaitu 100% dari kadar kapasiti penjaja biasa bermula pada hari Khamis 30 Julai 2020. Garis panduan dan syarat-syarat lain bagi tamu-tamu mingguan seperti yang dimaklumkan sebelum ini masih dikekalkan. Yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri semasa sidang media yang sama turut menyatakan di bawah pelaksanaan Pelan De-escalation fasa kedua bagi pawagam, syarat-syarat telah dikemas kini. Bagi pemilik atau pengusaha pawagam, menghadkan jumlah pengunjung yang dibenarkan untuk masuk dalam satu-satu masa kepada 60% dari jumlah kapasiti biasa ruang duduk pawagam berkenaan. Kedua, memastikan penjarakan fizikal dan sosial termasuk pelaksanaan arahan-arahan yang dibuat oleh pihak kerajaan, iaitu memastikan penjarakan fizikal pengunjung pawagam sekurang-kurangnya 2 tempat duduk. Walau bagaimanapun, pengunjung yang datang dalam kumpulan keluarga adalah dibenarkan duduk berdekatan.
Bagi pengunjung pawagam, hanya pengunjung yang berumur 12 tahun ke atas dibenarkan untuk memasuki pawagam. Orang ramai yang berhasrat untuk memasuki pawagam perlu membuat tempahan tempat duduk terlebih dahulu dan membeli tiket secara online atau melalui telefon. Pengunjung pawagam adalah dibenarkan makan atau minum semasa menonton tayangan filem. Garis panduan penjarakan sosial dan syarat-syarat lain bagi pembukaan semula pawagam seperti yang dimaklumkan semasa sidang media pada 1 hari bulan Julai 2020 adalah masih dikekalkan. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri seterusnya memaklumkan bahawa berpandukan kepada nasihat Kementerian Kesihatan mengenai dengan langkah-langkah pelaksanaan plan de-escalation bermula pada hari Isnin 20 Julai 2020, permohonan bagi mengadakan pameran jualan atau bazar adalah dibenarkan. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri seterusnya menjelaskan. Kebenaran bagi mengadakan pameran jualan atau bazar hendaklah mematuhi syarat-syarat berikut. Bagi penganjur pameran jualan atau bazar, penganjur pameran jualan atau bazar dikehendaki untuk mendapatkan kod QR BruHealth bagi tempat mengadakan pameran jualan atau bazar dan seterusnya mencetak kod QR tersebut dan dilekatkan di kawasan masuk untuk diimbas oleh pengunjung sebelum masuk dan sejurus sebelum meninggalkan premis. Kedua, pemeriksaan suhu badan hendaklah dilakukan sebelum memasuki kawasan pameran jualan atau bazar. Ketiga, hendaklah menyediakan hand sanitizer di pintu masuk kawasan pameran. Keempat, mengadakan kawalan bersesuaian bagi kawasan jualan atau bazar. Pameran jualan atau bazar hanya dibenarkan di dalam bangunan gedung-gedung perniagaan sahaja. Aktiviti pameran jualan atau bazar yang menggunakan bangunan seperti pusat-pusat persidangan atau dewan-dewan adalah tidak dibenarkan. Keenam, penganjur pameran jualan atau bazar mestilah memastikan pekerja-pekerja menjaga pameran jualan atau bazar untuk sentiasa memakai penutup hidung dan mulut, face mask. Ketujuh, pekerja pameran jualan atau bazar yang tidak sihat adalah dinasihatkan untuk tidak hadir bekerja. Kelapan, memastikan penjarakan fizikal dan sosial termasuk pelaksanaan arahan-arahan yang dibuat oleh pihak kerajaan, iaitu penempatan petak pempamer dengan jarak sekurang-kurangnya 3 meter dan memastikan pengunjung melaksanakan penjarakan sosial. Dan pempamer hendaklah memastikan kebersihan dan tempat jualan adalah teratur. Penganjur pameran jualan atau bazar hendaklah menghadapkan permohonan kepada pihak Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri melalui sistem OneBiz dan sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri di talian 222-3225 atau menghubungi talian Darussalam 123. Mana-mana penganjur pameran jualan atau bazar yang didapati tidak mematuhi syarat-syarat yang saya sebutkan tadi boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Dan penganjur pameran jualan atau bazar adalah dipohonkan untuk memberikan kerjasama untuk mematuhi arahan-arahan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan dari semasa ke semasa. Sementara itu, bagi pengunjung pameran jualan atau bazar, memastikan penjarakan sosial dengan mematuhi garis panduan dan arahan-arahan yang dibuat. Para pengunjung hendaklah mempunyai kod yang diperolehi melalui aplikasi BruHealth sebelum memasuki premis pameran jualan atau bazar. Dan hanya pengunjung yang mempunyai kod warna yang betul, iaitu hijau atau kuning, akan dibenarkan masuk. Orang ramai yang mempunyai tanda-tanda jangkitan adalah dinasihatkan untuk tidak mengunjungi pameran jualan atau bazar
sehingga telah sembuh. Para pengunjung adalah dipohonkan untuk memberikan kerjasama untuk mematuhi arahan-arahan dan nasihat-nasihat yang ditetapkan dari semasa ke semasa. Pelaksanaan plan de-escalation ini akan dilaksanakan secara berperingkat-peringkat berdasarkan pemantauan Kementerian Kesihatan akan situasi wabak COVID-19 di negara ini dan juga di peringkat serantau dan global. Orang ramai akan dimaklumkan mengenai pelaksanaan plan de-escalation selanjutnya dari semasa ke semasa. Sembahyang sunat Hari Raya Aidiladha akan diadakan di semua masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara. Jemaah dikendaki untuk membuat tempahan slot melalui aplikasi BruHealth serta mematuhi arahan dan garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Semasa sidang media yang berhormat, Perdana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal-Ehwal Agama turut maklumkan bermula 3 Ogos 2020, semua aktiviti masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara akan beralih ke tahap 4 bagi pengurangan langkah-langkah kawalan. Pada tahap keempat ini, masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara adalah dibolehkan untuk melaksanakan program dan acara lain di samping aktiviti-aktiviti yang sudah berjalan pada masa ini seperti membaca surah Yasin, tahlil, ratibul atas, tazkirah atau kuliah, tadarus Al-Quran, bacaan surah-surah pilihan dan kelas-kelas agama. Pelaksanaan aktiviti-aktiviti takmir ini dibolehkan dengan keramaian jemaah tidak melebihi 100 orang dalam tempoh masa 2 jam. Seterusnya bagi sembahyang fardu Jumaat, kapasiti ruang bagi jemaah adalah seperti biasa dengan pengurangan penjarakan. Dan tempahan slot sembahyang fardu Jumaat di semua masjid tidak lagi diperlukan. Namun demikian, pemakaian sungkup muka yakni face mask adalah masih dikehendaki, dan pada tahap keempat ini juga kanak-kanak yang berumur 12 tahun ke atas adalah dibenarkan untuk menunaikan sembahyang fardu Jumaat. Pada tahap keempat ini juga kelas-kelas Al-Quran dan membaca muqaddam pada setiap hari Jumaat adalah dibenarkan mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Jabatan Haliwal Masjid dengan mengambil kira nasihat dan saranan Kementerian Kesihatan. Lebih RM14,500,000 diterima menerusi COVID-19 Relief Fund setakat petang tadi. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, dalam pada itu mengongsikan sejumlah RM12,953,059.30 telah dikenapasti dan diperuntukkan bagi membiayai perkara-perkara tertentu. Pertama, pembinaan pusat pengasingan kebangsaan baru di daerah Tutong. Kedua, pembelian peralatan perubatan yang diperlukan oleh pusat pengasingan kebangsaan baru. Dan ketiga, pembelian infrared thermal imaging device smart helmet. InsyaAllah, baki sumbangan selepas perbelanjaan yang saya nyatakan tadi dan juga sumbangan seterusnya yang diterima nanti akan digunakan bagi membiayai peralatan-peralatan perubatan tambahan yang diperlukan setelah dikenapasti oleh Jawatan Kuasa COVID-19 Relief Fund di bawah Kementerian Kesihatan. Mengambil kira jua negara Brunei Darussalam telah tidak ada kes baharu COVID-19 bagi jangka masa 2,5 bulan yang lalu. Dan memandangkan jumlah sambutan orang ramai yang membuat sumbangan semakin berkurangan, maka saya dengan ini memaklumkan bahawa COVID-19 Relief Fund
akan ditutup pada 1 hari bulan Ogos 2020. Dalam hubungan itu, orang ramai adalah masih berpeluang dan dialu-alukan untuk membuat sumbangan masing-masing sebelum akaun ini ditutup. Dalam kesempatan ini, saya bagi pihak Kerajaan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sukacita merakamkan berbanyak-banyak terima kasih di atas keprihatinan, keikhlasan dan semangat kesukarelawan serta perpanduan penderma-penderma sama ada secara persendirian atau syarikat-syarikat, pertubuhan atau lain-lain agensi dalam sama-sama membantu menangani pandemik COVID-19 di negara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa melimparkan rahmat-Nya kepada negara Brunei Darussalam dan seluruh penduduk di negara ini. Amin ya Rabbil Alamin. Sesi persekolahan dibenarkan untuk diadakan seperti biasa di bawah pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran sesi persekolahan peringkat keempat. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan, dalam sidang media menjelaskan walau bagaimanapun semua aktiviti di luar bilik darjah seperti perkumpulan pagi, sukan dan co-curriculum secara bersemuka masih tidak dibenarkan sehingga satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Pada peringkat keempat ini juga, semua kemudahan asrama di bawah kawalan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Al-Ihwal Ugama adalah dibenarkan untuk beroperasi sepenuhnya atau seperti biasa. Dalam hal ini, atas nasihat Kementerian Kesihatan, pengawas pelajar asrama adalah dikehendaki untuk memantau kesihatan pelajar dengan mengemaskini status kesihatan pelajar melalui aplikasi BruHealth pada setiap hari. Pada peringkat keempat ini juga, Kementerian Pendidikan akan lebih menekankan kepada aspek kebersihan diri serta premis sekolah dan institusi-institusi pengajian. Pihak sekolah dan institusi-institusi pengajian adalah dikehendaki untuk menggunakan garis panduan serta langkah-langkah menjaga keselamatan, kebersihan dan pencegahan yang telah disediakan dalam memastikan kesejahteraan pelajar-pelajar dan warga sekolah serta institusi-institusi pengajian adalah terjamin. Dalam hal ini, sekolah-sekolah dan institusi-institusi pengajian adalah dikehendaki untuk terus melaksanakan pelaksanaan prosedur operasi standard, pengembalian semula sekolah dan juga plan de-escalation institusi pengajian tinggi awam dan juga IBTE, iaitu dengan mengadakan pemeriksaan suhu badan setiap hari pada pelajar-pelajar, guru-guru, tenaga pengajar, pensyarah-pensyarah dan individu-individu yang mempunyai urusan dengan pihak sekolah dan institusi-institusi pengajian tersebut. Seterusnya, pusat-pusat tuition juga akan dibenarkan beroperasi dengan kapasiti secara penuh. Langkah-langkah pencegahan seperti pemeriksaan suhu badan dan penggunaan pengimbasan kod QR bagi individu yang keluar masuk dari dan ke premis tuition berkenaan adalah masih dikekalkan pelaksanaannya, dan mereka yang mempunyai simptom-simptom dan berada dalam kod merah adalah tidak dibenarkan untuk hadir. Selain itu, pemakaian sebarang jenis penutup mulut dan hidung adalah digalakkan. Sementara itu, bagi pelajar-pelajar yang berhasrat untuk mengikuti pengajian di luar negara atau yang ingin kembali ke negara pengajian, dikehendaki untuk mengisikan garis panduan serta borang memohon kebenaran kembali ke negara pengajian dan borang deklarasi kembali ke negara pengajian. Mengenai pelaksanaan mod pembelajaran peringkat keempat bagi IPTA dan IBTE, Menteri Pendidikan menyatakan ia tertakluk kepada keperluan program-program yang dijalankan. Pihak IPTA dan IBTE juga diberi fleksibiliti dalam menentukan kaedah-kaedah pembelajaran yang bersesuaian kepada para pelajar termasuk meneruskan pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian. Sementara itu, penempatan kerja dan lawatan sambil belajar di dalam negara adalah dibenarkan tertakluk kepada laporan penilaian risiko dan kebenaran dari pihak pengurusan
IPTA dan IBTE. Manakala program study abroad atau program-program keluar negara masih tidak dibenarkan, sebagaimana juga tegahan bagi seluruh rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam untuk keluar negara yang masih dikekalkan seperti yang dinasihatkan oleh Kementerian Kesihatan sebelum ini. Sekolah-sekolah memandu dibenarkan untuk mengadakan kelas seperti biasa. Ikuti bahan berita mengenainya selepas ini. Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi akan melaksanakan pelan de-escalation dari fasa ketiga ke fasa keempat bagi sekolah-sekolah memandu di keempat-empat daerah bermula hari Isnin ini 27 Julai 2020. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Penorangkaya Seri Setia, Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi mengongsikan perkara tersebut semasa sidang media yang sama. Di bawah pelaksanaan pelan de-escalation fasa keempat ini, sekolah-sekolah memandu adalah dibenarkan untuk mengadakan kelas seperti biasa, iaitu pada kapasiti yang biasa pada satu-satu masa dengan mematuhi syarat-syarat yang masih dikekalkan dan garis panduan serta arahan yang dikeluarkan oleh pihak MTIC. Kebenaran bagi pengoperasian pada kapasiti yang biasa ini adalah juga termasuk bagi ujian kod jalan raya dan ujian kelayakan memandu. Sementara itu, Jabatan Pengangkutan Darat, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi juga telah mengeluarkan garis panduan bagi pembelajaran praktikal kelas memandu dan ujian kelayakan memandu dengan mengambil kira syarat-syarat yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, yang antaranya adalah seperti berikut. Nombor 1, seperti mengimbas QR Code BruHealth sebelum masuk dan setelah meninggalkan premis sekolah memandu bagi latihan atau tempat ujian. Kedua, membuat pemeriksaan suhu badan di pintu-pintu premis. Ketiga, mengamalkan kebersihan diri dan kerap membasuh tangan dengan pembasmi kuman. Ketiga, memakai penutup mulut dan hidung iaitu face mask. Dan seterusnya, melaksanakan kerja-kerja pembersihan dan sanitasi selepas setiap kelas teori atau ujian bertulis kod jalan raya. Membersihkan kenderaan latihan atau ujian dan disinfeksi sebelum dan selepas digunakan, terutama sekali di bahagian permukaan kenderaan yang sering disentuh ataupun dipegang. Dan akhir sekali, untuk merehatkan bagi pengusaha-pengusaha sekolah memandu, bagi merehatkan kenderaan latihan atau ujian selama 15 minit sebelum digunakan semula dengan membuka semua pintu-pintu kenderaan atau jendela untuk pengaliran udara. Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi seterusnya menjelaskan mengenai pelaksanaan de-escalation tahap ketiga yang juga akan bermula pada Isnin ini. Di bawah pelaksanaan pelan de-escalation fasa ketiga ini, internet cafe adalah dibenarkan untuk beroperasi pada 90% dari jumlah kapasiti yang biasa, iaitu normal capacity, pada satu-satu masa dengan mengambil kira syarat-syarat dan garis panduan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Dan antaranya adalah seperti berikut. Untuk mendapatkan, nombor 1, mendapatkan kod QR BruHealth yang khusus bagi premis kafe internet dan seterusnya mencetak dan melekatkan kod QR tersebut di kawasan pintu masuk dan keluar premis. Kedua, bagi pengunjung pula untuk mengimbas QR Code BruHealth sebelum masuk dan setelah meninggalkan premis. Ketiga, membuat pemeriksaan suhu badan di pintu-pintu premis. Keempat, digalakkan untuk memakai penutup mulut dan hidung itu face mask. Kelima, mengamalkan penjarakan fizikal dan sosial seboleh-bolehnya 1 meter sepanjang aktiviti dijalankan. Dalam hal ini juga susunan meja dan kursi juga harus bersesuaian bagi memastikan penjarakan fizikal dan sosial. Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi MTIC juga ingin mengingatkan kepada sekolah-sekolah memandu dan juga premis-premis internet cafe yang didapati tidak mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan adalah boleh diambil tindakan undang-undang di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Dalam pada itu adalah dipohonkan kerjasama dari semua pengendali-pengendali sekolah-sekolah memandu, premis-premis internet cafe
serta pengunjung dan orang ramai untuk sentiasa memberikan kerjasama dalam menjalankan tanggungjawab sosial bagi mengurangkan risiko jangkitan dan juga mematuhi arahan-arahan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan dari semasa ke semasa. Semasa sidang media tersebut, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi juga meminta kerjasama orang ramai untuk terus menggunakan perkhidmatan dalam talian dan melalui aplikasi mudah alih, khususnya dalam perkhidmatan-perkhidmatan seperti membaharui lesen kenderaan dan lesen memandu. Pihak MTIC telah pun memperkenalkan satu aplikasi mudah alih iaitu Transport BN, yang mana antara objektif utama penggunaan aplikasi Transport BN ini adalah antara lainnya satu, memberikan keselesaan dan kemudahan kepada orang ramai tanpa perlu ke kaunter-kaunter perkhidmatan Jabatan Pengangkutan Darat ataupun cawangan perkhidmatan-perkhidmatan pos khusus bagi membaharui lesen kenderaan dan lesen memandu antara lainnya. Alhamdulillah, setakat ini sebanyak 26,710 pengguna telah memuat turun aplikasi mudah alih ini dan adalah diharapkan jumlah pengguna yang menggunakannya akan terus meningkat. Walau bagaimanapun, penggunaan aplikasi ini adalah masih di tahap rendah jika dibandingkan dengan potensi yang boleh diraih dari penggunaan aplikasi ataupun secara online. Ini adalah memandangkan terdapat sebanyak 243,844 orang pemilik lesen memandu yang aktif di negara Brunei Darussalam. Setakat ini, seramai 16,085 orang telah pun membaharui lesen memandu dan lesen kenderaan secara online dengan menggunakan aplikasi Transport BN dari bulan Mac hingga Jun 2020 berbanding dengan 3,440 orang dalam tempoh yang sama pada tahun 2019 tahun lepas. Ini menunjukkan peningkatan yang menggalakkan, iaitu hampir 5 kali ganda bagi permohonan yang diterima melalui Transport BN. Bagi meningkatkan lagi perkhidmatan dalam talian dan keberkesanan penggunaan Transport BN tersebut, beberapa pembaikan telah pun dibuat. Ini antaranya adalah mulai 1 Julai tahun ini, orang ramai sudah boleh membaharui lesen memandu dan lesen kenderaan yang telah mansuh lebih dari sebulan dari tarikh mansuh yang asal melalui aplikasi mudah alih Transport BN, yang mana fungsi terbaru ini telah membolehkan orang ramai membuat pembayaran late penalty charges secara dalam talian itu online. InsyaAllah, push SMS ataupun message ringkas akan dihantar secara berperingkat-peringkat bagi menggalakkan orang ramai untuk terus menggunakan aplikasi mudah alih Transport BN ini, yang mana boleh dimuat turun melalui Google Play bagi para pengguna Android dan App Store bagi para pengguna iOS. Dalam sama-sama kita menjalankan tanggungjawab sosial serta juga bagi kita menggunakan kemudahan yang lebih accessible, mudah dan cepat. Syarat-syarat dan garis panduan bagi penggunaan pusat dan fasiliti sukan telah dikemaskini di bawah pelan de-escalation tahap keempat. Yang Berhormat Meja Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Haji Amiduddin Ehsan bin Penurangkaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan mengumumkan perkara tersebut semasa sidang media petang tadi. Bagi gym, fitness center, fasiliti sukan tertutup dan fasiliti sukan luar, pertama, ianya akan mula beroperasi semula dengan 100 kapasiti. Kedua, penggunaan adalah dibenarkan bagi sukan double atau pace sports dan non-contact artistic sports. Ketiga, tempoh penggunaan fasilitis tidak dihadkan. Keempat, sukan berpesokan adalah dibenarkan seperti berikut. Tidak melebihi 10 orang bagi menjalani program latihan sahaja. Pertukaran atau percampuran pemain adalah dibenarkan. Aktiviti melibatkan kontak fizikal dan perkongsian peralatan adalah dibenarkan secara minima. Kelima, konteks sports adalah dibenarkan bagi sesi latihan sahaja dan tidak melibatkan latihan sparring. Keenam, sukan 10-pin bowling adalah dibenarkan seperti berikut. 4 pengguna bagi setiap lorong. Penggunaan house ball dan house shoes adalah dibenarkan dan tempoh penggunaan tidak dihadkan. Ketujuh,
organized sports dan competitions ataupun perlawanan masih tidak dibenarkan. Bagi padang golf dan clubhouse, ianya dibenarkan untuk beroperasi sepenuhnya. Perubahan ialah bagi penggunaan sebuah kenderaan bagi untuk 2 pengguna pada satu masa. Seterusnya, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan juga mengongsikan mengenai pelaksanaan de-escalation fasa ketiga bagi Pusat Penjagaan Kanak-Kanak, Pusat Orang Kelainan Upaya, muzium-muzium, galeri-galeri pameran dan perpustakaan. Bagi Pusat Penjagaan Kanak-Kanak, pertama penggunaan akan ditingkatkan daripada 60% kapasiti kepada 80% kapasiti dalam satu masa, tertakluk kepada kapasiti ruang pusat. Kedua, pusat ini dibukakan kepada kanak-kanak yang berumur 6 bulan ke atas dan tidak mempunyai simptom seperti demam, selesma atau berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan yang teruk. Ketiga, aktiviti pusat dibenarkan untuk melakukan aktiviti berbentuk individu dan berkumpulan. Keempat, kebenaran bagi pusat berkenaan untuk beroperasi di tahap ketiga adalah tertakluk kepada kelulusan hasil pemeriksaan pihak Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Bagi Pusat Orang Kelainan Upaya, pertama, penggunaan akan ditingkatkan daripada 60% kapasiti kepada 80% kapasiti dalam satu masa, tertakluk kepada kapasiti ruang pusat. Kedua, fasilitis tersebut hanya dibukakan kepada orang kelainan upaya yang berisiko rendah dan sederhana. Dan ketiga, aktiviti pusat dibenarkan untuk aktiviti-aktiviti dalaman, luar dan berkumpulan. Bagi muzium, galeri dan perpustakaan, pertama, muzium, galeri akan beroperasi setiap hari kecuali hari Isnin, Jumaat dan kelepasan awam. Kedua, perpustakaan akan beroperasi seperti biasa pada setiap hari waktu bekerja. Ketiga, muzium-muzium, galeri dan perpustakaan dibenarkan untuk beroperasi dengan kapasiti tidak melebihi 70 orang dalam satu masa, tertakluk kepada kapasiti ruang berkenaan. Dalam kenyataan media yang sama, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan juga memaklumkan mengenai pelaksanaan de-escalation tahap kedua bagi Pusat Kegiatan Warga Emas dan Kolam Renang. Bagi Pusat Kegiatan Warga Emas, pertama, penggunaan akan ditingkatkan daripada 30% kapasiti kepada 60% kapasiti dalam satu masa, tertakluk kepada kapasiti ruang pusat berkenaan. Kedua, ianya dibukakan kepada warga emas yang berisiko rendah dan berisiko sederhana, iaitu yang hanya menghidap penyakit kronik yang terkawal. Ketiga, aktiviti dalaman dan luar adalah dibenarkan. Bagi kolam renang, pertama, penggunaannya akan ditingkatkan daripada 30% kapasiti kepada 60% kapasiti dalam satu masa, takluk pada kapasiti ruang. Kedua, penggunaan dibenarkan kepada individu berumur 12 tahun ke atas. Ketiga, ianya akan dibukakan 5 hari dalam satu minggu serta dihadkan kepada 2 jam sehari bagi setiap individu. Kolam-kolam renang di bawah Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan akan dibukakan pada hari Selasa, Rabu, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Manakala hari-hari operasi bagi kolam-kolam renang lain adalah tertakluk kepada pemilik masing-masing. Dengan perubahan ini, sukacita sekali lagi diingatkan untuk sentiasa mematuhi garis pandu Kementerian Kesihatan, khususnya dalam mengamalkan tanggungjawab sosial, penjarakan fizikal serta memastikan kebersihan diri dan persekitaran pada setiap masa demi memastikan keselamatan setiap pihak. Pemeriksaan suhu badan juga dikekalkan dan sanitasi tangan disediakan di pintu masuk dan tempat-tempat yang bersesuaian, termasuk penggunaan aplikasi Blue Health untuk tujuan pendaftaran. Individu yang mengalami simptom jangkitan dan berisiko tinggi adalah tidak dibenarkan masuk. Untuk maklumat lanjut, pusat-pusat dan orang ramai bolehlah merujuk kepada garis pandu yang terperinci yang disediakan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan dengan melayari laman web www.kkbs.gov.bn. Dalam kesempatan ini turut dikongsikan statistik penggunaan pusat dan fasiliti sejak ia dibuka semula seperti berikut.
Pertama, jumlah keseluruhan penggunaan pusat dan fasiliti sukan sejak beroperasi adalah sebanyak 171,641 pengguna, yang mana 144,357 menggunakan gym, fitness center, fasiliti sukan tertutup dan fasiliti sukan luar. Di samping itu, 22,000 pengguna telah menggunakan padang golf, 3,184 telah mengunjungi pusat-pusat bowling dan seramai 2,100 telah menggunakan kolam renang. Kedua, sebanyak 42 daripada 46 pusat penjagaan kanak-kanak yang berlesen telah mula beroperasi, di mana seramai 590 orang kanak-kanak telah menghadiri pusat-pusat berkenaan. Ketiga, sebanyak 7 pusat orang kelainan upaya telah memulakan operasi, dalam mana kehadiran penuntut dan pelatih orang kelainan upaya secara menyeluruh adalah seramai 339 orang. Dan keempat, jumlah pengunjung ke muzium, galeri dan perpustakaan di bawah kawalan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan sejak 16 Jun hingga 21 Julai adalah seramai 2,600 orang. Upacara penurunan bendera besar negara Brunei Darussalam sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-74 diadakan petang tadi. Upacara tersebut menandakan berakhirnya tempoh pengibaran bendera di premis-premis kerajaan dan swasta serta rumah-rumah kediaman semua rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Pasukan penurunan bendera besar negara Brunei Darussalam terdiri daripada anggota-anggota tentera laut di Raja Brunei yang seterusnya menyerahkan bendera besar kepada Awang Muhammad Amir Hairil bin Haji Mahmud Setiausaha Tetap Keselamatan, Kesejahteraan dan Undang-Undang Kementerian Haliwan Dalam Negeri selaku Timbalan Pengerusi bersama Jawatan Kuasa Kebangsaan sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-74. Upacara diadakan di kawasan lapang Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Bandar Seri Begawan. Upacara menurunkan bendera negara sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-74 juga diadakan di ketiga-tiga daerah yang lain. Di daerah Blyth, upacara diadakan di kawasan Taman Persiaran Cendera Kenangan Kuala Blyth. Bendera negara diserahkan kepada Awang Ramli bin Haji Jamuddin, pegawai daerah Blyth. Juga hadir Yang Berhormat Awang Hanapi bin Muhammad Siput dan Yang Berhormat Awang Haji Abdul Hamid bin Momin, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sementara itu, kawasan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong menjadi tumpuan bagi upacara tersebut di daerah berkenaan. Upacara disempurnakan oleh pasukan polis di Raja Brunei yang seterusnya menyerahkannya kepada Awang Syamsul Bahrin bin Haji Muhammad Hussein, pegawai daerah Tutong. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Umar Ali bin Essong, Yang Berhormat Awang Haji Abdul Wahab bin Apong dan Yang Berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahid, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Di daerah Temburong, upacara berlangsung di kawasan lapang pentas perayaan Pekan Banggar. Upacara penurunan bendera disempurnakan oleh pasukan polis di Raja Brunei dan diserahkan kepada Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Temburong. Juga hadir Yang Berhormat Haji Imran bin Haji Sabtu, ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pasukan polis di Raja Brunei serta jabatan-jabatan di bawahnya petang tadi mengadakan majlis doa kesyukuran sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-74. Majlis berlangsung di Surau Ibu Pejabat Polis Gadong. Hadir Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Polis,
Majlis bertujuan untuk melahirkan tanda kesyukuran di atas kepimpinan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan seterusnya memanjatkan doa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala semoga baginda dilanjutkan usia serta kekal karar memerintah negara. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Pahlawan Haji Muhammad Jeffrey bin Pengiran Haji Abdul Hamid Timbalan Pesuruhjaya Polis. Berikutan gambar tular mengenai gambar sengumpulan kerbau yang mati dalam satu kawasan kolam air berlumpur, Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan berdasarkan maklumat orang awam melalui bahagian industri ternakan dan perkhidmatan veteriner telah membuat lawatan dan peperiksaan ke kawasan berkenaan yang terletak di Kampung Katimahar. Hasil penelitian, sejumlah 36 ekor kerbau didapati mati di dalam kawasan kolam air milik Peladang Majlis Perundingan Kampung MPK Katimahar. Kerbau-kerbau berkenaan yang dimiliki oleh beberapa orang penduduk kampung berkenaan dipercayai mati lemas beberapa hari sebelumnya. Hasil siasatan awal oleh pihak Jabatan Pertanian dan Agri Makanan mendapati bahawa ternakan kerbau-kerbau tersebut tidak mengalami sebarang tanda-tanda keracunan ataupun penyakit berjangkit. Sekumpulan kerbau tersebut dipercayai terperangkap di dalam kolam air berlumpur sedalam lebih dari 7 kaki yang dibina untuk kegunaan sumber pengairan bagi ladang tanaman. Turunan hujan yang lebat sejak beberapa hari kebelakangan juga berkemungkinan menyebabkan paras air naik di dalam kolam berkenaan. Di samping itu, struktur tebing kolam yang tinggi turut menyukarkan kerbau-kerbau berkenaan untuk naik ke darat sehingga terperangkap dan mati lemas. Bagi meringankan beban pemilik kerbau-kerbau tersebut, Jabatan Pertanian dan Agri Makanan dengan bantuan penduduk kampung telah bekerjasama untuk mengalihkan bangkai-bangkai kerbau berkenaan untuk ditanam di kawasan berhampiran dengan berpandukan kepada langkah-langkah pengawalan bagi mengelakkan sebarang kemungkinan pencemaran mahupun jangkitan haiwan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan bersama Awang Haji Bujang bin Haji Abdul Ghani, Pemangku Ketua Kampung Katimahar serta beberapa orang penduduk kampung turut berkesempatan meninjau operasi menanam bangkai-bangkai kerbau berkenaan. Kejadian ini turut dilaporkan kepada pasukan polis di Raja Brunei untuk siasatan lanjut. Sehubungan itu, orang ramai adalah diingatkan untuk tidak menyebarkan maklumat-maklumat yang tidak sahih atau yang belum disahkan oleh Jabatan Pertanian dan Agri Makanan mengenai kematian kerbau-kerbau tersebut. Dalam pada itu, salah satu cadangan dan saranan agar perkara ini tidak lagi berlaku adalah bagi peladang-peladang berkenaan memastikan mana-mana kolam air berdekatan ladang kerbau supaya dipagar bagi mengelakkan kerbau-kerbau memasuki kolam berkenaan. Para penduduk kampung juga dinasihatkan untuk sentiasa memantau serta memberi perhatian terhadap ternakan masing-masing. Jambatan di Jalan Pancur Murai, Kelapis kini ditutup sepenuhnya bermula kemarin selama 2 minggu. Penutupan tersebut adalah untuk memberi laluan kerja-kerja pembaikan jalan di kawasan berkenaan. Para pengguna jalan raya dan penduduk setempat adalah dinasihatkan untuk menggunakan jalan alternatif lain iaitu Jalan Parit Pengkalan Batu atau Jalan Agau. Sebarang aduan orang ramai bolehlah menghubungi Jabatan Kerja Raya melalui talian Darussalam 123, Facebook Jabatan Kerja Raya Brunei Darussalam atau email Jabatan Kerja Raya pro@pwd.gov.bn. Sementara itu, jalan lencongan sementara berdekatan dengan lokasi projek pembinaan jejambat di persimpangan Lebuh Raya Muara Tutong dan Rancangan Perumahan Negara RPN Kampung Lugu akan mula dibuka pada hari Sabtu 25 hari bulan ini pukul 9 pagi. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan dalam kenyataan memaklumkan kepada orang ramai terutama kepada pengguna-pengguna jalan raya yang melalui Lebuh Raya Muara Tutong, jalan lencongan tersebut dibuka bagi tujuan kerja-kerja pembinaan jejambat di kawasan berkenaan.
Jalan lencongan sementara ini khusus bagi lalu lintas menghala ke Bandar Seri Begawan. Sebarang aduan hubungi talian Darussalam 123, Facebook Jabatan Kerja Raya Brunei Darussalam dan email pro@pwd.gov.pn.